Yes, kita musuh kita rapat-rapatkan lokasi tersebut. So dia tak ada secara virtual lah. So basically dia Cuma nak tanya dulu satu benda yang paling utama sekali. Mana Tok T? Okay, Tok T, I think semua orang pun dah tahu Tok T dah umumkan yang dia ingin mencuba untuk zuriat yang kedua. So dia perlu berehat lah. So kita respect dengan decision dia, di mana I think dia buat keputusan tu dalam awal-awal tahun ni juga. So kita memang dah aware pasal benda tu. Dan yalah, kita ambil keputusan untuk berehat bersama Tok T sekali, dan kita gantikan dengan Dayang Nur Faiza. Okey, itu soalan tu pasal Tok T senang dah jawab dah. Okey, seterusnya sebab dengan PKP, dengan masalah yang melanda Malaysia sekarang kan, big stage yang baru ni, dominasi PBNU, norma baru. So apa cerita dia? Apa beza dia sebenarnya selain daripada penjarakan sosial? Okay, so memang lepas je kita langgar ataupun dilanda pandemik, I think kita masih lagi dalam situasi tersebut kan. So kita memang ambil langkah berjaga-jaga. So of course satu benda yang kelainannya daripada last year ialah dulu kita ada international contestant, sekarang kita tak ada. So di mana kita nak highlightkan balik back to local. So di mana kita nak highlight, kalau tengok kan, majoritinya memang daripada negeri-negeri yang berlainan. Macam kita ada Sabah, kita ada Sarawak, kita ada Langkawi. Banyak yang kita macam tak tertumpukan kepada Kuala Lumpur saja. And quality is important. So this year kita mengambil langkah untuk mengambil artis-artis yang pernah pernah ada pengalaman dalam reality show yang lain, di mana mereka dah selalu berada atas stage. So di mana kalau macam bila first concert ke apa nanti, kita dah boleh dengar, oh dah tak ada dah mungkin gugup-gugupnya sebab mereka semua dah berpengalaman. So itu kelainannya untuk this year. Dan ada beberapa faktor-faktor lain macam presiden netizen, dan virtual audience yang kami akan adakan masa big stage nanti. Semua tu nak kena tahu juga tu. Tapi kita tanya satu-satu. Yang pertama sekali, pasal peserta pada tahun ni lah kan. Astro nampaknya tak kisah ambil peserta daripada program reality lain. Okey, satu. Tapi nampak bukan semua BBNU lah. Macam dah ada yang dah lama sebenarnya. Kriteria UR pemilihan masih sama ke? Ataupun kali ni berubah sedikit? Sebab kita tengok macam Usop ada kat situ. Azam pun walaupun dia hilang sekejap, tapi sebelum ni sebenarnya dia dah pernah muncul juga. Macam mana tu? Okay, kriteria sebenarnya yang main kriteria dia is yang 500,000 views di YouTube tu. So itu main kriteria. Yang lain-lain tu because selalu mereka ni sebenarnya macam ada yang macam contohnya Nana Shime. Sebenarnya BBNU zaman dulu tu, dia antara generasi pertama BBNU. So di mana kita bawakan balik because kita tak nampak beliau aktif di mana-mana untuk masa sekarang ni lah. So kita bawa balik sebab kita nampak bakat dia. Kita nak ketengahkan balik, kita bagi balik platform ni untuk mereka menyelah kembali pada tahun 2020 ni. Okay. Pengambilan Ajai dan juga ni juga macam mana? Dayang Nur Faiza. Kan dua yang berbeza kontra. Dayang punya lembut macam Tok T dulu kan. So Ajai pula lain sikit. Cuma dan kadang-kadang Ajai ni ada pendapat mengatakan bahawa dia tak faham juga apa yang dia cuba nak cakapkan. Kadang-kadang boleh komen tu macam tak kena jadi juri kan. So adakah ni satu risiko ataupun you all mencuba? Okay, so sebenarnya kenapa Ajai berada di situ sebab kita perlukan seorang yang teknikal. So kalau ikutkan macam last year kita ada judika untuk menjaga bahagian teknikal, because of course macam Datuk Siti ataupun Dayang sendiri agak lembut. Kita memberi macam kita kena ada kriteria ataupun yang berlainan sikit lah, kontra lah, because seorang dah garang macam sekarang ni. Okay, orang boleh anggapkan Faizal Tahir dengan Ajai mungkin garang, tapi technicality-nya akan ditekankan oleh Ajai sendiri. So masing-masing ada masing-masing ada kriteria masing-masing, tugas masing-masing. Betul. So kita adakan tiga ni combination yang agak berlainan. Again, bukan setakat untuk eksperimen saja, tapi kita tahu masing-masing punya capability yang boleh tunjukkan kepada contestant-contestant big stage tahun ni. So sekarang ni presiden netizen ni pula ni kan. Korang saja nak suruh bergaduh kat netizen kan. Lepas tu cari pula presiden-presiden ni bukan calang-calang yang memang vokal-vokal belaka. Okey, apa tugas dia sebenarnya dan memang saja niat nak bawanya tu ke ataupun
apa penambahan diorang ni sebenarnya? Apa dia punya relevannya dalam program macam ni? Okay, sebenarnya macam kita tengok benda ni balik masa Dansa Dancing hari tu, di mana kita ketengahkan Datuk Rizalman kan. So untuk, because kadang-kadang bila audience tengok, juri komen falsetto lah, very technical, itu sesuai untuk contestant tu sendiri, untuk diorang membaiki diorang punya persembahan seterusnya. So di mana presiden netizen ni, diorang ni bukan penyanyi. Okay, mungkin Caprice adalah rapper kan, tapi mereka ni bukan macam technical sangat. Diorang ni melambangkan mata audience dekat luar sana, mewakili. Yes, so diorang akan nampak, okay, kalau sedap, kalau tak sedap, tak sedap. So untuk contestant pula, diorang kena ambil benda tu, sebab memang dunia sekarang ni kan, with social media and all, they have to know how to face them. So presiden netizen ni mewakili mata-mata dekat luar, and apa yang mereka nak sampaikan, presiden netizen ni yang akan sampaikan kepada contestant itu. So bila ada Michael A, memang nyayah lah semua kan? Yes, agak takut juga sebenarnya, risky for us juga, tapi itu kenyataannya. Sebab kalau dia tak jawab dekat live show ni pun, dia akan jawab di social media juga. So it's the same thing, tapi kita ketengahkan mereka. So daripada bawa musuh, baik bawa kawan lah kan? Yes, kita musuh kita rapat-rapatkan. Okay, so seterusnya, okay, ni yang paling utama lah. Dengan penjagaan sosial, kita tahu kurangnya audience nanti. Event dekat mana? Macam mana dapat tiket? Orang boleh masuk ke tidak, atau jemputan sahaja? Okay, so event tahun ni kita buat di PICC Putrajaya, agak jauh sikit. Untuk dapatkan tiket tu memang agak limited, because macam saya cakap tadi, sebelum ni kita ada dalam 1,000 audience dalam auditorium, but tahun ini dengan penjarakan sosial, because location agak kecil, dan dengan penjarakan sosial tu kita hanya boleh masukkan 200 audience saja. So di mana kita utamakan family contestant dengan fan club yang terdekat lah. So kita akan serahkan kepada contestant untuk pilih siapa yang mereka nak bawa, dan untuk tambahkan lagi menambahkan meriah malam itu, kita ada virtual audience, di mana ada satu skrin besar yang memuatkan 100 orang yang boleh apply untuk jadi virtual audience lah. So dia punya pandangan, dia akan nampak macam seolah-olah dia ada kat stage tu. Jadi terhad, tak ramai, tapi ada buat virtual sikit untuk beberapa orang. Yang tu boleh mohon lah, sebab yang selebihnya pada peserta. Ya, betul. Yang lain selebihnya pada peserta, kita tumpukan kepada family and close fans lah. Okay. Yep. Sedikit lah. So dengan keadaan PKP sekarang ni, tiba-tiba macam naik balik semula di setengah-setengah kawasan kan. Dan program ni dianjurkan 16 hari bulan Ogos ni. Minggu depan kita rasa tak silap akan ada keputusan baru lah, mengatakan sama ada PKP akan disambung ke, ataupun akan dilebih ketatkan. Macam mana? Ada plan tak? Sebab tiba-tiba kalau tak boleh buat, katanya tak boleh berkumpul, program akan diteruskan ataupun akan ditunda dulu? Kita tengok pada keadaan, sebab of course macam dulu pun masa PKP agak strict, langsung live show tak boleh ada. So kita tengok pada keadaan, kita hormat apa keputusan yang kerajaan telah umumkan. So kalau let's say dia diperketatkan, so mungkin audience kita remove, so memang zero audience. So itu antara langkah-langkah lah. Macam again, kalau let's say nauzubillah, kalau kes makin meningkat dan PKP akan ketat seperti awal Mac yang tak boleh ada audience tu, tak boleh ada live show langsung, nanti kita akan cuba sedaya upaya untuk schedulekan show-show lain in between lah. Tapi untuk setakat ini, langkah pertama kita zero audience, yang kedua kita akan ada penjarakan sosial antara peserta-peserta tersebut. Yes. So maknanya program akan tetap diteruskan, tapi dengan cara format yang berbeza lah. Yes. Dan plan tu memang dah sedia ada. Yes, semua dah susun. Kalau level ni macam mana yang kita akan buat. InsyaAllah kita akan teruskan, sebab this is the first program yang berlangsung secara langsung. Bersiaran secara langsung. Yes. Norma baru lah tu kan? Norma baru, betul. Okey, jangan lupa saksikan Big Stage 2020 dominasi BBNU Norma Baharu setiap Ahad 9 malam di Astroria dan Ria HD bermula 16 Ogos ini. So episod pertama kita tayangkan di Astro Prima juga. Okey. Thank you. Nak buat PKP